kita nak masuk segmen kedua ataupun kita nak masuk tajuk kedua, kita nak beralih kepada pasukan JDT. Okey, ni topik favourite Amir lah. Ramai yang nak dengar dia punya pandangan lah tentang ni. Fakta aku. Tentang fakta Amir. Aku nak beralih kepada JDT sebab baru-baru ni JDT beraksi dalam kejohanan tertinggi Asia. Seperti kita tahu, Liga Juara-Juara Asia di peringkat kalah mati. Tetapi perjalanan Johor Darul Takzim dalam kempen Liga Juara-Juara AFC, Liga Juara-Juara Asia ACL 2022 terhenti di pusingan 16 selepas tunduk 5-0, kalahlah 5-0 di tangan Urawa Reds Diamonds daripada pasukan Jepun pada aksi yang berlangsung di Stadium Saitama, Jepun. Okay, Matt, sebelum aku nak bercerita panjang, apa punca kau rasa JDT ditewaskan dengan jaringan ni yang agak besar lah? Sebenarnya kalau okey lah, aku rasa ketiadaan Benjamin Mora. Itu yang kau rasa sebab aku merasakan, itu pandangan aku lah peribadi. Satu, sebab Benjamin Mora. Sebab kalau kau tengok Hector Bidoglio ni, JDT punya coach baru ni, aku rasa dia macam kurang touch dengan player. Dan aku tak expect dia akan lama dekat JDT. Sebab aku rasa tapi dia baru lagi, Matt. Yalah, itu pandangan aku. Sebab aku rasa sebab dia ada masalah communication. Dia memerlukan translator. Jadi maksud kau Benjamin Mora ni lebih dekat dengan pemain lah? Ya, itu pandangan aku. Sebab dia pun ada pandangan yang dia ada pengalaman yang banyak juga di Champions League, yang mana dia kena tapau and so on lah. Tapi kalau pandangan kedua aku pula, aku merasakan 5-0 tu dia tak menceritakan keseluruhan perlawanan. Sebab kalau kau tengok, aku boleh katakan aku question juga keputusan. Aku tengok game tu, aku question juga keputusan pengadil yang first penalty tu. And then aku rasa 2 gol awal tu memang mematikan terus lah semangat JDT untuk melawan. I mean, bukan mematikan, tapi dia merencatkan the game plan. Sebab first shot on target is by JDT daripada Arif Aiman. Aku rasa time tu game nampak balance, tapi aku tak tahulah, pengadil ni dulu aku ada baca-baca juga, pengadil ni pernah mengadil Malaysia dulu kan. Aku rasa dia memang ada bias sikit dengan tim salah mengadil lah ni. Salah mengadil ada sikit lah. Ada sikit tapi itu antara dua aku rasa. Sebab aku tak rasa 5-0 tu bila kau tahu ayam gila JDT ni. Tapi kalau kau tengok game tu, the final 2 goals itu pun dah lewat-lewat dah. Yalah, hujung dah. And then 5-0 tu tak mengabarkan. Tapi JDT try to struggle dengan game plan diorang. Cuma kau boleh nampak beza. Which is result hari ni pun, game semalam Urawa Reds kalahkan BJ Patum 4-0. So you know the standard Asia Tenggara dengan tu jauh, terlalu jauh. Okay, ini aku ada beberapa faktor lah yang aku rasa, tapi ni pandangan peribadi aku lah. Semasa peringkat awal kumpulan Liga Juara-Juara Asia, Urawa ni nampak macam bergelut dengan prestasi semasa tau. Dan aku pernah bercerita dengan Amir pada masa itu, hanya menamatkan saingan peringkat kumpulan di tangga kedua di belakang Daegu, pasukan dari Korea. Dan ketika itu juga sebenarnya Urawa bergelut dalam Liga Jepun, di mana mereka berada di kedudukan yang kurang baik. Namun sebelum menentang JDT, mereka agak cemerlang. Maksudnya form yang masa awal dulu dia nampak macam tengah struggle. Lepas tu tiba-tiba bila menjelang nak menentang JDT ni, mereka cemerlang dengan 4 kemenangan daripada 5 perlawanan, menjaringkan 14 gol dan 5 gol dilepaskan. Jadi bagi aku prestasi mereka berada dalam keadaan terbaik menjelang perlawanan menentang JDT. Maksudnya dia peak tiba-tiba kan. Even sekarang ni dia berada di kedudukan yang agak baik di tangga di Liga J-League ni kan. So itu bagi aku faktor pertama lah. Okay, faktor kedua aku nak cerita adalah momentum pasukan. Okay, JDT selepas mengharungi perlawanan Liga di mana kualiti pasukan di Malaysia tidak setaraf Liga Jepun. Maksudnya kat sini apa? Maksudnya JDT lepas habis kejohanan ACL peringkat kumpulan tu, dia melawan pasukan di Malaysia. Dan pasukan di Malaysia kita tahu tahap dia bukan pada tahap yang tertinggi. Kalau aku pasukan JDT, aku minta maaf lah kepada pasukan Liga, tapi ini realiti dia.
Kalau aku pasukan JDT, bila aku lawan pasukan-pasukan yang mungkin lebih rendah dari level ni daripada Urawa ataupun pasukan-pasukan di Jepun, aku pun akan terikut dengan rentak tu. Maksudnya aku jadi complacent, aku jadi selesa. Maksudnya pasukan JDT ni lawan dengan pasukan-pasukan yang lebih rendah, itu bahayanya. Sebab itu pentingnya pasukan macam Urawa Reds bila bermain di J-League, mereka dapat mempersiapkan lagi lebih baik sebab mereka melawan pasukan yang lebih, orang kata, lebih kuat. Sebab liga berkualiti dari segi kualiti dan juga jurang tu tak besar. Tapi dekat Liga Malaysia ni jurang tu besar. So bagi aku bila JDT dia macam contoh dia tengah 100 km per hour kan. Tiba-tiba kat Malaysia, saingan Liga Malaysia dia turun sikit 80 km per hour. Tapi dia nak upkan balik tu bukan senang. Yelah, sebab 80 ni bila dia turunkan tu berterusan dekat Liga Malaysia. Lepas tu tiba-tiba bila 90 minit satu game kau nak kena naik 100 balik. So bagi aku susah lah. Itu momentum yang aku nak cakap. Sebab jurang liga kita sangat besar berbanding dengan Liga Jepun yang mungkin top 5, top 10 boleh bersaing sesama sendiri kan. So ini adalah masalah bila pasukan di Malaysia terlampau jauh sangat jurang dia. So ini momentum yang aku nak cakap tadilah. Okey. Dan kita tahulah, boleh kata Liga Jepun ni memang kualiti dia macam kualiti pasukan-pasukan yang bertanding di Liga Juara-Juara Asia lah, ACL lah. Okey. Nombor 3 yang aku nak cakap ni home advantage. Ni simple lah. Masa hari tu peringkat kumpulan. Betul. JDT ada home advantage. Main dekat SSI. Cuaca, semua keadaan sekeliling, boleh jumpa family, boleh pergi makan lepas game apa semua. Tapi kali ni tidak. Kali ni Urawa Reds pula yang mempunyai home advantage. Dan ini juga memberi kesan. Ini direct lah. Nombor 4, ketiadaan Leandro Velasquez. Ini aku rasa memang key man lah. Bila Leandro ni, dia bukan setakat perancang utama, tapi dia yang memberi tenaga. Kau boleh tengok kadang-kadang dia turun naik. Dia macam box to box. Walaupun dia sebenarnya dia main di belakang Bergson, tapi kau tahu dia bukan setakat perancang, tapi dia memberikan energi yang berbeza. Dan kita boleh tengok kat sini, bila Nazmi menggantikan dia sebagai perancang utama, berbezalah dia punya hasil dia. Dan bagi aku tiada engine dan kreativiti dengan ketiadaan Leandro ni. Dan kita tengok faktor yang kedua kat sini, dengan perubahan pemain, Jody Ahmad dan juga Natsu Insa bermain di bahagian tengah. Okey, dia ada dua kat sini bila Nazmi main dekat depan dia orang lah lebih kurang. Nampak tak biasa untuk Jody Ahmad sebab posisi asal beliau adalah pertahanan tengah dan dia bukan pemain tengah, dan ini risiko yang agak besar oleh jurulatih untuk menurunkan dia sebagai pemain tengah dalam perlawanan penting. Okey, kalau mungkin dia bermain di Liga MSL ataupun Liga Malaysia, mungkin dia ada buat debut ke Malaysia? Ini debut pertama. Sebab Super League tak ada debut lagi kan? Tak ada. Sebab tu aku cakap ini risiko besar. Satu, out of position Jody Ahmad. Nombor 2, kita tak tahu dia fitness dia macam mana. And then kau kena lawan pasukan yang standard dia tinggi. Kalau kau mungkin lawan di Liga Malaysia, mungkin kau boleh lepas lah kan. Nombor 2, Natsu Insa pun lama tak main. Dan ada setengah penyokong JDT kata dia lebih percaya kalau Hong Wan main, sebab Hong Wan lebih fit lah katanya kan. Tapi mungkin tak tahulah percaturan pasukan JDT nak ada 2 defensive midfielder untuk menentang pasukan Urawa ni kan. So itu salah satu lagi punca lah. Dan Amir cakap tadi, dia bercakap pasal faktor penukaran jurulatih. Amir cakap pasal Benjamin Mora. Aku kurang setuju dengan Amir. Mungkin betul Benjamin Mora mungkin lebih mengenali skuad JDT berbanding coach yang baru ni lah. Tapi aku tak rasa kesan tu agak besar. Walaupun macam aku cakap, kenapa aku cakap kesan tu tak agak besar, sebab DNA yang dibawa oleh pasukan JDT ni adalah daripada TMJ dan juga JDT sendiri. Dan bagi aku bukan Benjamin Mora. Benjamin Mora hanya macam atur-atur. Tapi having said that, aku tetap merasakan Benjamin Mora lebih mengenali pemain. Sebab dia berada lama bersama pasukan JDT berbanding Hector. Dan akhir sekali, dari segi taktikal, aku tak tahu kau tengok game tu tapi kau tengok Arif Aiman senyap game tu. Salah satu sebab kenapa Arif Aiman senyap dalam game tu, secara terperinci, ada 2-3 pemain setiap kali Arif Aiman dapat bola, ada 2-3 pemain cuba cover. Dia close down. Maksudnya bukan setakat left back ataupun back kiri saja yang tak naik sangat nak memastikan Arif Aiman tidak melepasi dia. Ada pemain tengah juga yang masuk
dia macam berat ke sebelah Arif Aiman untuk cover just in case kalau Arif Aiman melarikan bola ataupun menggelecek ataupun ini aku teringat yang waktu kita ada bincang hari tu, of the record hari tu, kau sendiri ada cakap yang Arif tu is not apa tu orang kata apa, finish script, finishing article lah. Because aku rasa di sini sebenarnya kau boleh nampak sebenarnya Arif Aiman tu he's a good player yang boleh berkembang lagi, tapi dia memerlukan liga yang lebih besar untuk dia, dan dia perlu keluar lah. Sebab game tu kalau kau tengok betul, dia memang suka untuk bergerak sebab dia sangat limited. Time yang dia ada limited, space yang ada very limited. Sebab Urawa Reds fokus kepada dia. Itu yang antara yang menyebabkan, kalau kau boleh tengok ada certain point, Bersen terpaksa turun ke sebelah kanan untuk collect the ball, bawa lari dalam 10 meter macam tu, and then dia buat long shot. Game tu memang diorang punya final tak ada movement. Sebab itulah kebergantungan tu. Maknanya kau rasa Arif kena berhadapan dengan opponent yang macam left back Urawa Reds tu setiap minggu macam tu. Itu bagi kau untuk dia improve lah. Okay. Ataupun berada di environment yang lebih kompetitif. Okay, ini komen Hector selepas perlawanan. Dia kata ini quote lah ini merupakan tahap tertinggi bola sepak Asia di mana awareness dan decision making para pemain adalah sangat penting. Anda tidak boleh melakukan kesilapan. Ini pula komen Yang Mak Mulia TMJ. Satu penghormatan yang besar beraksi di peringkat tertinggi dan berprestij ini. Di peringkat ini anda tidak boleh melakukan sebarang kesalahan. Okey, salah satu kesilapan awal adalah daripada penjaga gol Farizal Malias. Ini adalah talking point pada perlawanan tu. Adakah kau rasa Farizal Malias masih lagi relevan untuk pasukan JDT? Tak. Kalau tak, siapa yang akan menggantikan beliau? Adakah Haziq Nazli yang ataupun seorang lagi yang berada, ada dua goalkeeper backup untuk pasukan JDT, ataupun JDT perlu keluar untuk mencari? Dan aku dengar hari ni ada kabar angin penjaga gol Terengganu Rahadiazli ada menerima tawaran daripada kelab, tapi tak bagi tahu tawaran daripada siapa. Sebab kabar angin ada dua penjaga gol katanya kalau JDT nak dapatkan penjaga gol Terengganu dan juga Shihan daripada Negeri Sembilan. Okay, Amir, kenapa kau cakap Farizal tak relevan lagi? Aku rasa kalau yang follower ramai bukan topik debat bola je, aku rasa banyak topik on national team pun aku tak favor sangat dah Farizal, because he tend to buat mistake dalam game-game besar. Aku rasa daripada kita kelayakan, and before that dengan aku rasa 2 seasons ago lawan Tokyo Verdy kot, aku tak ingat ada kelab Jepun ataupun Korea Selatan, kelab Jepun yang ada buat silap juga yang it just keep in my mind lah, benda yang sama jadi benda yang sama sama ada dia lemas atau dia buat mistake. It's just Farizal akan buat benda tu. So aku rasa mungkin macam kau cakap, kita perlu JDT perlu memberikan satu saingan yang sihat. Mungkin Haziq Nazli dengan Izam Tamizi mungkin tak cukup. Aku rasa mungkin Rahdi Azli ke mungkin, tapi aku rasa kalau menuju soalan kau dah tak relevan dah pada aku. Tapi itu yang susah, tapi dia captain Min. Yalah, kapten ataupun tidak, bagi aku hormatlah kerja Farizal Malias. Dia dah lama lah berada dengan pasukan JDT dan di bola sepak Malaysia. Tetapi macam Amir cakap tadi, kesilapan yang berlaku ni bukan setakat okeylah, kita nampak paling ketara adalah bersama bila JDT main dengan pasukan yang lebih hebat, satu dia buat kesilapan. Lepas tu bila dia bermain dengan national team ataupun Harimau Malaya, 2-3 kali dia melakukan kesilapan dari segi awareness, dari segi decision making dia, so dari segi bola tinggi terlepas kan. Jadi bagi aku, tapi orang akan cakap, orang kata tapi dekat JDT dia jarang melakukan kesilapan menentang pasukan Negeri Sembilan ni. Sebab korang kena ingat pertahanan JDT memang dah kuat. So sebenarnya Farizal tak kena test pun kan. So tapi bila berlawan dengan pasukan yang lebih kuat, dia kena test. Dan ini hasil dia. Macam dengan national team, kau tak dapat pertahanan yang macam Mauricio ke kat belakang kan. Yelah, no disrespect no disrespect to Syahrul ke siapa ke, tapi itu hakikat dia yang perlu kita telan lah. Okay, last sekali lah kesimpulannya, untuk aku perlawanan menentang Urawa ni
kalau kita tengok ada masa JDT boleh pegang bola sebenarnya. Tapi kalau kita tengok Urawa nampak lebih efektif lah dalam apabila memegang bola. Dan Urawa menghadkan, kalau kita tengok secara taktikalnya, Urawa menghadkan pasukan JDT untuk masuk ke dalam kotak penalti dan hanya membenarkan pasukan JDT untuk try daripada jauh. Kalau kita tengok percubaan Bergson kan, adalah satu peluang daripada Forestieri yang terlepas sikit kan. Tapi memang Urawa memang hadkanlah pasukan JDT untuk menyerang. So tetapi bagi aku sebagai penutup, aku rasa JDT masih lagi boleh berbangga dengan pencapaian ini. Satu sejarah yang dicipta untuk pasukan dan juga untuk kejohanan untuk bola sepak Malaysia juga. Cuma itulah, JDT kena cari macam okey, sekarang ni dah biasa top 16. Okey, itu standard yang diletak. Maksudnya kita tahu JDT akan masuk SCL setiap musim. Tapi macam mana nak naikkan standard daripada formula tu? Sebab macam aku cakap tadi, jurang liga kita sangat besar. Kalau kita nak cakap Korea dengan Jepun memang jauh lah kualitinya, tapi sebab jurang dia orang tak besar. Tapi macam mana kita nak naikkan pasukan-pasukan lain supaya JDT sendiri menerima cabaran di liga sendiri, supaya menguatkan mereka lagi untuk mencabar. Itu persoalan yang aku nak letakkan kepada penyokong JDT lah. Okay, Mai, penutup dia, aku rasa in everything semua ada benchmark dia. Aku rasa kita perlu berbangga, betul. Aku setuju dengan kau, kita berbangga dan berterima kasih sebab daripada game hari tu Malaysia dapat slot 2+2 lagi. I mean, inilah konsistennya. Cuma in long run, aku somehow question juga, is not relevant kalau satu team tu boleh menang 10 tahun straight. Kau boleh tengok the quality of the league tu, dan in that's local domestic. Kalau kau pergi keluar, kau boleh nampak that's the difference lah. Jadi aku rasa kat situ aku setuju, dan apa yang boleh boleh disoal, dia boleh dijawab oleh korang, apa yang boleh penambahbaikan. Tapi macam cakap tadi, there's always a benchmark. 1967 Selangor masih lagi di final first edition. Itu fakta. Itu Amir kata tu fakta lah. Aku jumpa korang di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.